Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya 274502 Nur Amir Razika Binti Tamam, pelajar PSUIM Melaka. Okay, tujuan video ini adalah untuk memperkatakan mengenai pembinaan negara bangsa. Topik utama saya adalah pembinaan negara bangsa mengikut perspektif Malaysia. Apa yang dimaksudkan dengan negara dan bangsa? Negara adalah satu unit politik yang mempunyai kedaulatan dan mempunyai tanggungjawab kuasa menjalankan hal ehwal pentadbiran sendiri. Dalam erti lain, negara ditarifkan sebagai kawasan tertentu yang mempunyai sempadan yang jelas dan penduduk yang tinggal di situ terdapat sebuah kerajaan yang sah memerintah, dan kerajaan itu pula mestilah berkesan dalam menjalankan pemerintahan. Bangsa diertikan sebagai kewujudan dalam kumpulan manusia tertentu dengan beberapa ciri yang sama seperti unsur-unsur jasmani, politik dan kebudayaan. Apakah ciri-ciri sesebuah negara bangsa? Pertama, masyarakat yang tinggal di situ hidup dalam bersatu padu tanpa dipisahkan oleh fahaman perkauman yang sempit seperti kedaerahan, kepercayaan, bahasa, budaya, pekerjaan, tempat tinggal yang boleh membawa kepada perpecahan. Contoh dasar-dasar yang digunakan di Malaysia untuk menyatukan perpaduan antara rakyat ialah dasar pendidikan kebangsaan, dasar kebudayaan kebangsaan. Dasar seperti ini bertujuan untuk menyatukan penduduk dengan mewujudkan nilai yang sama sebagai nilai kebangsaan di kalangan mereka untuk dikenali sebagai bangsa Malaysia. Ciri yang kedua ialah sebilangan besar rakyat mesti berpegang kepada ideologi politik yang sama, iaitu demokrasi liberal. Tidak akan wujud kegawatan politik kerana sebilangan rakyat mempunyai matlamat politik yang sama, iaitu demokrasi. Kerana apa yang membezakannya adalah kaedah untuk mencapai matlamat sahaja. Contohnya kaedah yang digunakan dalam demokrasi di Malaysia ialah kaedah yang digunakan oleh parti semasa kempen PRU dijalankan bagi mencapai matlamat yang sama, iaitu membentuk sebuah kerajaan pilihan rakyat. Ciri yang terakhir ialah kepercayaan dan keyakinan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan undang-undang negara. Sebagai contoh, undang-undang yang digunakan di Malaysia ialah Perlembagaan Persekutuan. Rakyat akan mematuhi undang-undang yang ditetapkan dan yakin bahawa undang-undang dan sistem pentadbiran yang diamalkan mampu memberi perlindungan dan keadilan kepada mereka. Apa yang dimaksudkan oleh konsep negara bangsa? Konsepnya adalah semua masyarakat mendukung satu bangsa dan satu negara yang tegak di atas satu identiti negara yang sama dan dimanifestasikan oleh pemikiran, nilai-nilai sosial budaya, lambang-lambang serta sentiasa berpegang kepada jiwa, kemanusiaan dan kerohanian yang tinggi. Konsep negara bangsa diasaskan atas bangsa yang disusun dalam satu organisasi negara menurut Perjanjian Besar 1919. Konsep negara bangsa juga merupakan sebuah negara yang berdaulat dengan rakyatnya yang hidup bersatu padu. Rakyat juga mempunyai keyakinan serta kepercayaan yang tinggi terhadap sistem pemerintahan dan undang-undang yang dilaksanakan dalam sebuah negara. Rakyat juga menerima nilai-nilai kebangsaan yang sama untuk dikongsi secara tidak langsung, dapat mengikat bangsa yang bersatu. Nilai-nilai kebangsaan terdiri daripada pelbagai bentuk seperti bendera kebangsaan, iaitu bendera Malaysia, lagu kebangsaan, lagu negaraku, ideologi atau dasar-dasar negara tertentu yang bertujuan menyatukan rakyat, seperti dasar pendidikan dan dasar kebudayaan kebangsaan. Proses pembinaan negara bangsa adalah proses yang sangat panjang. Proses ini melibatkan proses pemupukan nilai-nilai seperti setia pada negara, keharmonian dan tolak ansur. Di Malaysia, Tun Mahathir memperkenalkan konsep bangsa Malaysia. Konsep ini tidak menghapuskan identiti kaum, tetapi memupuk kesepaduan dalam kepelbagaian kaum, etnik dan budaya. Mengikut Tun Mahathir, negara bangsa menjelaskan bahawa ia dibina dan dibangunkan dengan rakyat yang menyanjung masa depan yang dikongsi bersama, menikmati kehidupan bersama berasaskan persamaan hak dan keadilan, menumpukan taat setia dan pengabdian tidak berbelah bahagi terhadap bangsa dan negara. Negara bangsa Malaysia. Ada yang berpendapat dan mengatakan bahawa Malaysia tidak perlu negara bangsa dan rakyat yang bersatu padu, mempunyai semangat nasionalisme dan patriotisme. Pada pendapat saya, nasionalisme masih perlu sebagai senjata untuk memelihara keutuhan negara dan membina kekuatan dalaman daripada ancaman.
Kita sebagai rakyat Malaysia harus menerima hakikat bahawa Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dengan pelbagai budaya serta bimbang dijajah, maka nasionalisme masih perlu ditanam dalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Jurang perbezaan antara kaum telah dibuat semasa penjajahan Inggeris di Tanah Melayu, iaitu sebelum kemerdekaan. Tujuan utama penjajahan Inggeris pada waktu itu adalah semata-mata untuk memenuhi kehendak mereka, keuntungan semata-mata. Perpecahan dan semangat kekitaan menimbulkan puak perkauman yang menjadi punca utama penghalang kepada nasionalisme. Pada ketika itu, orang bukan Melayu masih menumpukan perhatian mereka di atas tanah besar China dan India kerana mereka tidak menganggap tanah Melayu sebagai tanah air mereka. Pada waktu itu juga, ekonomi juga berjalan berlandaskan kaum. Zaman ini juga, mereka mengamalkan dasar pecah dan perintah antar kaum dari segi penempatan, menyebabkan orang bukan Melayu dapat melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Manakala orang Melayu kekal di luar bandar. Kesan dasar ini juga ialah orang Melayu terpisah dengan arus ekonomi moden dan kekal menjalankan ekonomi tradisional. Selepas tanah Melayu mendapat kemerdekaan, walaupun telah mendapat kemerdekaan, penduduk Malaysia masih lagi hidup dalam keadaan berpuak-puak kerana kita hanya mendapat sebuah negara sahaja daripada penjajah Inggeris pada ketika itu. Konsep bangsa pada ketika itu masih belum ada kerana penduduk waktu itu masih lagi berpegang dengan semangat perkauman yang sangat tebal. Konsep bangsa pada ketika itu masih belum ada kerana penduduk. Peristiwa berdarah 13 Mei meletus di Malaysia pada tahun 1969 adalah satu titik hitam terhadap Malaysia, mengakibatkan kehilangan nyawa dan harta benda disebabkan rusuhan antara kaum secara besar-besaran. Peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Peristiwa ini berlaku berikutan pengumuman pilihan raya umum PRU pada 10 Mei 1969. Dr. Tan Chee Hoon dari Parti Gerakan telah menang besar di kawasan Batu Selangor. Beliau minta kebenaran polis untuk berarak meraihkan kemenangan parti tersebut di Selangor menyebabkan kesesakan lalu lintas. UMNO pada ketika itu telah mengadakan perarakan balas pada pagi 13 Mei 1969 yang mengakibatkan terjadinya peristiwa ini. Orang Melayu berkumpul di Rumah Menteri Besar Selangor di Jalan Raja Muda Abdul Aziz di Kampung Baru Kuala Lumpur. Datuk Harun Idris selaku Menteri Besar Selangor ketika itu cuba menenteramkan keadaan. Mereka yang berkumpul telah membawa senjata, pedang, parang dan hanya menunggu arahan daripada Datuk Harun Idris untuk mengamuk. Apa yang menyemarakkan lagi permusuhan antara kaum Cina dan Melayu pada ketika itu? Cerita-cerita yang biadab mula tersebar pada ketika itu. Berita kejadian pembunuhan orang Melayu di setapak hanya 2 km dari Rumah Menteri Besar Selangor. Terdapat cerita-cerita yang mengenai seorang wanita mengandung dibunuh dan kandungannya dikeluarkan dari perut dengan menggunakan besi penggantung daging babi. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, wanita tersebut sempat memasukkan semula janin yang terkeluar itu ke dalam perutnya. 2 penunggang motosikal Cina pula yang melalui jalan Kampung Baru telah dipancung. Sebuah van membawa rokok dibakar dan pemandunya dibunuh. Pemuda-pemuda Cina juga dikatakan dari Parti Komunis Malaya PKM dan kongsi-kongsi gelap telah bertindak balas. Mereka membunuh orang-orang Melayu di sekitar Kuala Lumpur. Orang Cina dan pemuda Cina ini lengkap dengan pelbagai senjata besi, tombak dan lembing berparang di hujung. Antara kesan langsung yang berlaku ketika itu ialah huru-hara, kebakaran, kenderaan dan kematian. Angka rasmi menunjukkan 196 mati, 439 cedera, 39 hilang dan 9,143 ditahan. 211 kenderaan musnah. Apa langkah yang dibuat untuk menghentikan isu perkauman di Malaysia? Rentetan peristiwa itu sehingga berlakunya darurat Majlis Negara Mageran yang dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak dan dianggotai oleh beberapa pemimpin kanan negara ditubuhkan. Malah pentadbiran negara dikendalikan hasil perkongsian kuasa tentera, polis, awam dan ahli politik. Antara tindakan yang diambil ialah membentuk satu rukun negara bagi meningkatkan kefahaman rakyat mengenai perlembagaan negara. Turut dilakukan ialah melancarkan dasar ekonomi baru DEB untuk menyusun semula masyarakat dan menghapuskan pengenalan kaum dan dengan aktiviti ekonomi atau pekerjaan dan membasmi kemiskinan tegal serta pembangunan kawasan luar bandar.
Selepas itu, terbentuknya Barisan Nasional yang menggantikan Parti Perikatan yang bersifat sebagai sebuah kerajaan perpaduan. Hampir semua parti yang bertanding pada 1969 menyertai BN kecuali DAP dan PAS. Kesan jangka panjang dari peristiwa ini pula ialah luar bandar semakin maju dan tahap kemiskinan penduduk berkurangan dengan amanah saham nasional dan bank Bumi Putera diperkenalkan. Institusi pendidikan seperti Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan pelbagai peluang lain juga diwujudkan bagi melahirkan golongan profesional dan cendekiawan tempatan. Kerajaan juga menubuhkan Kementerian Perpaduan Negara yang dikenali Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bagi mengatasi masalah perpaduan kaum di negara ini. Apa kesimpulan dari topik hari ini? Malaysia sedang menuju ke arah sebuah negara maju dan terdedah kepada globalisasi. Pembinaan sebuah negara bangsa Malaysia yang bersatu padu diperlukan kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang penduduknya terdiri daripada pelbagai masyarakat majmuk. Sikap perkauman yang tebal bermakna Malaysia terdedah kepada konflik perkauman yang akan berlaku pada bila-bila masa saja seperti sebutir bom jangka. Menyusun semula masyarakat melalui dasar-dasar yang dijalankan selepas peristiwa 13 Mei 1969 merupakan langkah baik menuju pembentukan sebuah negara bangsa. Semangat nasionalisme menjadi pemakin dan pelengkap kepada usaha ini. Setiap warga negara sepatutnya bersedia menggantikan nasionalisme sempit berasaskan perkauman kepada nasionalisme kebangsaan lantas melahirkan pula semangat patriotisme yang tidak berbelah bagi terhadap negara.